Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Azam daripada DND. Betul lagi kembali dalam segmen Food as Medicine, dan pada kali ini saya ingin mengajak anda semua untuk berkongsi tentang satu rempah yang sangat banyak digunakan dalam masakan kita sehari-harinya, iaitu rempah yang dinamakan sebagai turmeric atau curcumin, atau yang biasa kita kenal sebagai kunyit. Yes, kunyit ya. Jadi ini contoh kunyitnya ya. Khas berwarna kuningnya ya. Okey, jadi kunyit ini adalah merupakan satu rempah ratus yang sangat meluas penggunaannya, bukan setakat di negara kita tetapi lebih lagi di benua India. Mengikut catatan, hampir ribuan tahun orang di sana menggunakan kunyit di dalam masakan mereka, bukan sekadar untuk mendapat sebagai pewarna dan perasa yang alami, namun juga sebagai herba yang mempunyai manfaat kesihatannya yang tersendiri ya. Dan saban tahun untuk akhir kini ramai dan banyak orang telah membuat kajian saintifik berkaitan dengan manfaat kesihatan yang terdapat di dalam kunyit. Okey, jadi sebelum kita bicara tentang manfaat kunyit, kita harus tahu dulu apakah dia curcumin yang biasa kita dengar ya. Okey, curcumin ini adalah satu komponen yang terdapat di dalam kunyit, atau nama lainnya curcuminoids ya. Nah, curcumin inilah yang memberi manfaat kesihatan yang biasa kita dapat sewaktu kita mengambil kunyit. Okey, jadi curcumin ini ada kelemahan dan keterbatasannya yang tersendiri. Okey, kerana curcumin ini sifatnya itu adalah ianya tidak mudah diserap oleh sistem aliran darah kita. Jadi itu antara keterbatasannya. Okey, kerana apa? Kerana bioavailability rate-nya agak rendah. Bermaksud apa? Bermaksud kadar waktu yang diperlukan oleh sesuatu bahan makanan itu untuk diserap masuk dalam sistem peredaran darah kita dan selanjutnya dalam seluruh sistem badan kita. Jadi itu adalah istilah bioavailability ya. Jadi curcumin ini agak rendah dari sudut bioavailability-nya. Walau bagaimanapun, sangat disarankan bahawa untuk meningkatkan bioavailability-nya, atau meningkatkan kadar penyerapannya, sangat digalakkan untuk mengambil kunyit bersekalian dengan black pepper atau lada hitam. Kerana di dalam lada hitam atau black pepper terdapat satu komponen yang dipanggil sebagai piperin, dan piperin ini menurut kajian dapat meningkatkan kadar serapan curcumin sebanyak 2000%. Jadi sangat-sangat sebagai booster lah ya. Booster pada penyerapan. Jadi sangat digalakkan kalau anda ambil kunyit, ambil juga lada hitam sebagai boost untuk membantu penyerapan ya. Okey, sekarang kita bicara tentang manfaatnya pula. Nah, manfaat untuk curcumin yang ada dalam kunyit ini adalah banyak sebenarnya. Jadi kita akan telusuri dengan lebih lanjut satu persatu ya. Okey, nombor satu, manfaat daripada curcumin atau kunyit ini adalah ianya bersifat anti-inflammatory atau anti radang. Yes. Jadi radang yang sering kita bicara sebelum ini adalah merupakan penyebab dasar kepada hampir semua penyakit ya. Dan sekiranya suatu makanan itu bersifat anti radang, maka ianya dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, sakit kanser, metabolic syndrome dan juga Alzheimer. Okey, itu antara manfaat anti radangnya. Okey, nombor satu. Nombor dua, curcumin yang terdapat di dalam kunyit juga mempunyai manfaat antioksidan yang tinggi dan kuat. Jadi antioksidan ini yang biasa kita dengar juga merupakan satu pertahanan badan untuk memastikan bahawa radikal bebas atau perosak ini tidak merosakkan sel-sel kita, tidak merosakkan DNA kita, protein kita dan fatty acid dalam sistem badan kita. Jadi ianya bertindak sebagai askar pelindung ya, antioksidan. Nah, antioksidan juga berperan untuk meneutralkan radikal bebas dan memblok radikal bebas. Selain pada itu juga ianya dapat merangsang antioksidan yang lain. Kerana ada banyak. So curcumin ini selain daripada ia memblok radikal bebas, ia dapat mengaktifkan antioksidan yang lain. Jadi ada manfaat dua dalam satu ya. Okey, itu nombor dua. Nombor tiga, selanjutnya manfaat daripada curcumin dalam kunyit juga
adalah ianya bersifat dapat meningkatkan taraf kesihatan otak kita, sel otak kita. Kerana apa? Kerana ada satu komponen yang dipanggil sebagai BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Okey. Jadi BDNF ini adalah merupakan satu komponen yang dapat meningkatkan penghasilan neurons atau sel-sel otak. Biasanya orang yang mempunyai masalah degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, mengikut kajian, taraf BDNF-nya itu sangat rendah. Jadi kurkumin dapat memboost atau meningkatkan komponen BDNF di dalam sel-sel otak kita. Ia dapat meningkatkan proses pembentukan sel-sel baru dalam sel-sel otak kita. Jadi dan BDNF ini adalah satu komponen yang sangat penting dalam proses memori dan proses pembelajaran kita. Dan selain pada itu juga, BDNF juga sangat penting untuk mengawal masalah depression. Biasanya orang yang depression, mengikut kajian, taraf BDNF-nya sangat rendah. Jadi kurkumin dapat membantu dari sudut mengurangkan risiko untuk mendapat depression, dan juga Alzheimer. Okey, dan selain pada itu juga, selanjutnya adalah kurkumin juga ada manfaat antidepresan. Tadi kita sebut tadi kan, antidepresan itu yang ada kaitan tadi dengan kandungan BDNF-nya. Okey, dia dapat memboost kandungan BDNF-nya. Nah, selain pada itu juga, kurkumin yang terdapat dalam kunyit juga bersifat anti-aging. Bermaksud apa? Dia dapat memperlahankan proses penuaan dini. Kerana apa? Kerana dua sifat yang saya sebut tadi, sifat antioksidannya dan juga sifat anti radangnya. Kerana kombinasi daripada radang dan oksidasi ini adalah penyebab dasar kepada hampir semua penyakit kronik, seperti sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, bahkan kanser. Jadi secara amnya, kurkumin adalah bersifat anti-aging, kerana menurunkan risiko penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Okey, selain daripada itu juga, ada kajian menunjukkan kurkumin yang terdapat dalam kunyit ini dapat membantu masalah arthritis atau masalah radang di sendi. Ini adalah satu kajian saya ingin kongsi pada anda semua, responden yang mengalami masalah RA atau rheumatoid arthritis. Kajian mendapati bahawa jika seseorang itu mengambil kunyit setiap harinya 2-3 gram, gejala-gejala arthritis sangat berkurang secara signifikan. Jadi ini menurut satu kajian lah, walaupun ianya kecil tetapi boleh dianggap boleh diguna pakai sebagai untuk kita mengambil ilmu dan ibrahnya. Okey, jadi kurkumin dapat membantu proses radang sendi. Kerana apa? Kerana sifat anti radangnya. Okey, jadi pada anda semua yang mempunyai arthritis seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, bolehlah mencuba untuk mengambil atau memperbanyakkan lagi kunyit dalam masakan anda, Alright. Namun, sebelum kita berakhir, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang cara bagaimana untuk mengambil kunyit ini, atau kurkumin. Oleh kerana kunyit ini adalah bersifat fat soluble atau satu komponen yang larut dalam lemak atau minyak, jadi adalah sangat baik sekiranya anda mengambil kurkumin, atau mengambil serbuk kunyit itu, cuba lebihkan lemak-lemak sihat dalam diet anda. Lemak sihat ini adalah contohnya seperti MCT atau monochain triglyceride yang terdapat di dalam VCO, virgin coconut oil, minyak kelapa dara, dan juga minyak lemak yang sihat itu dapat dalam long chain triglyceride, iaitu di dalam minyak zaitun. Cuba cari extra virgin olive oil, jadi sebelum anda mengambil kunyit, cuba ambil dulu minyak kelapa dara dan juga minyak zaitun. Ini adalah untuk memastikan bahawa kadar penyerapannya lebih efektif. Jadi saya harap pada anda semua dapat melebihkan kurkumin atau turmeric atau kunyit ini dalam masakan dan hidup anda, kerana ianya adalah makanan yang sangat-sangat sihat dan bersifat medicine, sesuai dengan motto kita,
Food as Medicine. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di Universiti Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,